lain-lain tu tak nampak lah kita punya ni. Tapi bila masuk universiti tu, kita nampak peluang dia, scouting ni mampu bergerak lebih jauh lagi lah. Okay. Dan macam kata paling antara kejayaan lah, kata selain yang anugerah-anugerah tersebut tu, kata saya juga macam buat satu projek yang dengan universiti yang membawa saya untuk ke Jambori Dunia lah, orang kata dapat sponsor daripada universiti. Dan dari situ bila pergi ke Jambori Dunia tu, orang kata pandangan, orang kata dan kita punya minda tu lebih terbuka mengenai dunia pengakap ni. Sebab tu saya masih lagi walaupun bekerja kata dengan sibuk dengan dunia pekerjaan ni, tapi masih lagi aktif sebagai volunteer dalam pengakap ni, sebab saya tahu peluang pengakap tu banyak. Bukan setakat untuk orang muda, tapi orang-orang yang tua juga untuk berbakti kepada masyarakat dan bangsa dan negara lah. Okey. So saya setakat ni macam dilantik untuk membantu PPM dalam Scouts of the World Award lah. Okey. Sebelum ni saya juga macam antara penerima yang pertama lah, kata batch yang pertama SWA. Okey. So kita tak nak lagi sebagai penerima pertama tu dia hanya mati macam tu je. So saya jadi macam inspirasi untuk kepada orang lain lah, untuk teruskan ataupun lebih ramai lagi penerima SWA di Malaysia ni. Okey, saya tak nak macam kalau hanya setakat saya dah dapat SWA dulu-dulu ni macam mati macam tu je. And then penerima yang lain tu macam agak lost. Jadi saya ambil inisiatif, kita teruskan dengan apa yang ada, walaupun awal-awal tu masih lagi orang kata bahan promosi SWA ini kurang lagi. Okey, tapi setakat ni alhamdulillah, maksudnya kebelakangan ni lah semua orang dah macam sedar sikit, semua orang dah macam dah tahu dah apa itu Better World Framework dan Scouts of the World Award ni. Okey. So mau kata kadang-kadang sebelum kita masuk kan, macam SWA ni apa beza dengan anugerah-anugerah yang lain? Okey. Kadang-kadang macam orang tanya, adakah adakah macam SWA ni lebih tinggi taraf dia pengangkat raja ataupun lebih daripada BP Award dan sebagainya. Okey. Saya just nak macam nak highlight kepada semualah. Okey, SWA ni satu anugerah special yang macam diberikan, yang dibuat khas daripada WOSM kepada semua golongan-golongan belia dalam dunia ni lah. Dia satu anugerah khas daripada WOSM tu sendiri. Okey, dia macam lebih meliputi kepada kita punya tanggungjawab kepada komuniti dan masyarakat sekitar, macam mana kita gunakan skill yang ada untuk membantu masyarakat. Okey, dia berbeza dengan anugerah-anugerah pengangkap lain. Okey, kalau contohnya kita tengok anugerah pengangkap raja atau Baden Powell, dia lebih fokus kepada skill itu sendiri. Okey, skill itu sendiri. Jadi macam apa beza maksudnya bagi saya tu tak ada tinggi rendah, tapi macam anugerah ni tidak susah untuk didapat, tapi dia nak capai tu akan membuatkan anda dapat satu pengalaman yang yang berbeza daripada pengalaman awak ambil anugerah yang lain lah. Okey. So lagipun macam yang kat sini, anugerah ni adalah anugerah worldwide. So mana-mana awak pergi, bila awak dah pergi mana-mana, awak akan dikenali sebagai penerima anugerah SWA dan orang kenal lah. Okey, bukan kalau macam setakat BP, mungkin orang tahu hanya di Malaysia saja. Tapi kalau awak anugerah ni, orang dapat recognize awak pergi, macam contoh awak pergi US sebagainya ataupun UK sebagainya, orang tahu, oh anugerah ni awak projek apa. Maksudnya awak sebagai salah satu penerima ni patut berbangga, orang dah kenal awak dah buat satu program, satu projek yang dah cukup boleh dikenali sebagai terbukti sustainable kepada ataupun impactful kepada masyarakat. Okey. So program ni agak berbeza lah, anugerah ni berbeza. Bagi saya semua orang boleh buat dan kata rugilah selagi kalau umur tak habis lagi, selagi itulah buat walaupun awak ambil masa 2-3 tahun. Okey. So itu antara macam mukadimah atau pembuka bicara lah Scouts of the World Award lah. Okey. So saya rasa macam mungkin ada yang dalam kita punya grup malam ni dah ada yang dah pergi untuk SWD Discovery, ataupun yang belum, ataupun yang baru nak
nak tahu lebih lanjut, ataupun dia betul-betul yang dia kurang berpengetahuan pasal Scouts of the World Award ataupun BWF. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, so yang ni kata-kata keramat lah daripada Baden Powell lah. Okey, mana-mana awak pergi dalam pengakap pun memang dia quote ayat ni. Okey, dia memang kata the real way to get happiness is by giving out to happiness to other people. So benda ni macam dia punya quote ni memang kata terbukti dalam masyarakat, dalam diri kita sendiri. Okey, macam mana kita nak happy adalah kita bagi kegembiraan kepada orang lain. So kata-kata ni sebenarnya memang dah sebati dalam pengakap. So memang kita pun satu macam pertubuhan ataupun macam kita punya organisation memang dikenali sebagai untuk berbuat kebaikan. Okey, so benda ni orang kata selain memberi kegembiraan kepada orang lain, dia akan memberikan kegembiraan kepada kita sendirilah. Okey, so sebelum kita masuk lebih dalam, sepintas lalu saya akan perkenalkan balik. Okey, apakah itu Better World Framework? Yang kedua, apakah SDG? Tiga adalah macam mana pengintegrasian BWF dan Sustainable Development Goal. Dan yang keempat tu adalah yang SWA lebih detail lah. Okey, so apa itu Better World Framework? Okey, Better World Framework ni, okey, kita tengok okey, telah bahasa Inggeris dia conceptualization pada tahun 2015. Okey, dia perkenalkan pada tahun 2015. Pada awal-awal lagi tu mungkin orang tak kenal lagi, tapi pada masa yang sama bila Wazen dah masuk melalui dekat KL tu, kita pun dapat direct punya info. Mula tu masa tu kita pun dah macam diperkenalkan dengan perkara-perkara macam ni lah. Okey, so Better World Framework ni mengintegrasi semua program, mempromosikan penglibatan generasi muda dalam pembangunan komuniti dan kini diselarikan dengan Sustainable Development Goal. Okey. Okey, kalau kata nama lain, Better World Framework ni, okey, semua orang tahu kan. Okey, ni antara program-program bawah BWF. Okey. So ada MOP, SWA, Dialog for Peace, Petromunity dan macam-macam lagi lah. Okey, dan yang terbaru dilancarkan adalah Earth Tribe ni. Okey, so sebenarnya kalau macam dengan kata mudah, kalau kita nak faham ni, apa itu BWF? BWF ni ibarat satu payung tau. Okey, ibarat satu payung besar, di bawah dia tu ada program-program yang bernaung di bawah dia. Okey, kalau dulu dikenali sebagai World Program, program dunia daripada WOZM yang ada tiga program utama lah, SWA, MOP dan masa tu ada lagi untuk environmental tu. Okey. Okey, sekarang ni dah banyak dah sekarang. So semua program-program ni diletakkan di bawah BWF. Okey, termasuk program-program yang dalam PPM sendiri ataupun bersikap program tu sendiri. Okey, semua dah decentralized di bawah BWF, di bawah satu payung yang besar. Okey, so fahaman tu je, macam tak perlu kata macam fikir pening-pening pasal BWF tu apa. Okey, di bawah satu payung yang besar BWF. Okey. Okey, so kita pergi satu-satu untuk item dalam dia punya kata bawah payung tu. Okey, Scouts of the World Award. Okey, yang ni yang kita akan bincang, kita akan share pada malam ni. Okey, SWA ni boleh disertai pengakap berusia 16 hingga 26 tahun. Okey, bermulanya pengakap remaja. Okey, bermulanya pengakap remaja dan habis umur tahun pengakap kelana. So ada 10 tahun kat situ kalau kita tengok tu. Okey, 16 tahun cukup kita punya umur, kalau ikutkan IC birthday kita dah 16 tahun. Okey, kita 4 sampai umur 26 tu kita layak. Okey, so kalaulah contohnya ambil discovery pada tahun pada umur 16, okey, buat projek ambil masa mungkin 5 tahun sebab kita sambung belajar dan sebagainya, masih ada lagi 26 tahun kan. Akhirlah sekali dah grad dah, 26 tahun dah, projek tu siap. Okey, projek tu siap sebelum kita birthday masuk 27, masih lagi diterima lah. Okey, so panjang masa kat situ. Kata macam kalau nak buat projek ni tak adalah makan macam sampai dekat 10 tahun macam tu kan. Okey, so nanti kita akan bagi tahu service hour kita sepatutnya berapa banyak atau minimum yang boleh kita buat lah untuk SWA. Okey,
Seterusnya adalah menekankan program perkhidmatan komuniti. Ini adalah projek berbentuk projek yang semua orang kena buat lah. Okey, memberi, dia fokuskan isu sosial, alam sekitar dan ekonomi lah. Okey, so yang ni adalah macam mana kita nak melaksanakan program ni, kita akan bagi tahu sekejap lagi. Okey, Petro Monitor Scout Bash ni. Okey, setakat ni kita belum lagi macam ada separate program untuk Petro Monitor sahaja. Okey, so kalau nak buat Petro Monitor ni, dia biasa kita align dengan SWA. Okey, so SWA Petro Monitor. Okey, Petro Monitor ni dekat Malaysia kita belum ada buat lagi lah. Okey, secara official lagi belum ada lagi yang buat dan berdaftar untuk Petro Monitor ni, sebab kita mungkin ada kekangan dari segi tempat dan sebagainya. Tapi tak ada masalah sebab ada yang tempat-tempat yang boleh kita buatlah ataupun kita buat cooperation dan sebagainya. Sebab Petro Monitor ni hanya valid di kawasan tapak warisan UNESCO sahajalah. Okey, mana tempat tu nanti kita akan share kemudian. Okey, Messenger of Peace ni rasanya semua orang tahulah Messenger of Peace ni. Okey, dia kalau macam sebagai kata mudahnya, dia berbentuk inisiatif. Okey, Messenger of Peace bukan satu program Messenger of Peace, bukan. Messenger of Peace adalah salah satu inisiatif untuk kita melakukan perkara kebaikan secara berterusan. Okey, dia cakap kat situ memfokuskan kepada pembinaan budaya keamanan. Okey, mana-mana perkara kebaikan yang jadi inspirasi kepada orang lain, itu orang itu adalah duta Messenger of Peace sebenarnya. Okey, Earthstrike ni. Okey, Earthstrike ni dia adalah baru dilancarkan baru-baru ni. Okey, so untuk yang detail lagi, kita akan ada session daripada orang yang memang bertanggungjawab untuk Earthstrike lah. Dia akan bagi detail lagi berkaitan dengan Earthstrike ni. Okey, Earthstrike ni bukan menggantikan hari tu program WSCP. Okey, dia lebih memfokuskan, dia dah gabung program banyak dan dia tak sebagai di bawah satu dinamakan program Earthstrike punya besar ni, kata logo dia sebagai, nanti saya akan share lagi. Okey, ni program menekankan program alam sekitar universiti. Okey, so dalam Earthstrike ni, okey, ada dia antara bawah dia ada 3 program yang besar. Okey, ada Champion of Nature, Plastic Titanium Challenge dan Scout Go Solar. Okey, so yang ni nanti macam PIP akan bertanggungjawab, akan share, akan bagi training lah kepada wakil-wakil pada negeri nanti. Okey, macam mana kita nak melaksanakan benda-benda macam ni. Okey, so benda-benda ni agak mudah. Champion of Nature, Plastic Titanium dan Scout Go Solar ni semua orang tahu kan, Scout Go Solar. Okey, so yang untuk macam-macam 2 item yang atas ni, kita akan ada sharing yang lebih detail lah lepas ni daripada orang yang bertanggungjawab untuk hal ni. Okey, Dialogue for Peace. Okey, Dialogue for Peace ni pun program yang kita akan gembar-gemburkan tak lama lagi. Okey, macam mana kita nak buat, kita akan ada sikit lagi macam mana nak buat program berkaitan dengan Dialogue for Peace. Okey, dia punya badge dia tinggi, scarf dia tinggi. So macam mana kita nak nak terlibat dengan program-program Dialogue for Peace. Okey, so program ni adalah berfokus kepada nilai keamanan melalui interbudaya dan interagama. Okey, so yang ini nanti akan ada jugalah pegawai terlibat, dia akan buat training ataupun sharing sikit lagi. Okey, sebab untuk item-item BWF ni ada dia punya macam PIP yang bertanggungjawab untuk setiap elemen ni. Okey, contohnya di 4P ada orang dia, SWA ada orang dia, MOP ada orang dia. So mungkin akan ada sharing lebih lagi lah lepas ni. Okey, He4She pun ada juga. Okey, SDG, apa itu SDG? Okey, so kalau pada tahun 2000, kalau contoh kita baca kat sini kan, 2015 pemimpin dunia telah bersetuju melancarkan 17 SDG atau dikenalikan sebagai global goal. Okey, sebelum SDG ni ada satu lagi dilancarkan goal bermula pada tahun 2000.
Okey, setiap 15 tahun sekali dia akan ubah, dia akan tengok effectiveness setiap goal yang dia buat. Okey, kalau tahun 2000 dikenal sebagai MDG, Millennium Development Goal. Okey, ada 8 goal kat situ. Okey, so macam antara sampai nak masuk 15 tu dia tengok, dia analis balik. Adakah tercapai yang goal yang dia buat 8 perkara tu? Okey. So dia tengok daripada sampan sebelum 2015 ataupun 2013 ataupun 2014 tu, dia dah analisa dah. Adakah efektif tak goal yang dibuat tu, dirancang tersebut. So 8 goal tu dia masih tak menyeluruh lagi. Okey. So sebab tu 2015 dia come up dengan 17 goal yang baru yang lebih menyeluruh dan harus kata dan macam antara goal sasaran yang kita nak buat dalam masa 15 tahun lagi. Okey. Maksudnya sampai 2030. Okey. Adakah kita boleh buat apa orang cakap adakah setiap orang mampu mainkan peranan masing-masing untuk mencapai goal-goal ni? So kita kena tanya diri kita sendirilah. Okey. So boleh tengoklah SDG ni objektif utama dia ada untuk apa? Okey, menangani pelbagai isu dunia lah. Kata ketidaksamaraan, kebeluran, kemiskinan, isu-isu dalam sekitar menjelang tahun 2030. Okey, unit dia. Okey, kalau tak, maksudnya kalau sampai 2030 lagi dia kata dia masih lagi tak boleh capai, dia akan revise balik, dia akan ada goal baru ataupun dia lebih emphasize lagi setiap goal-goal tu lah. Okey, tak tahulah kita hidup lagi ke tak 2030. Okey. So, macam mana pengintegrasian BWF dan Sustainable Development Goal? Okey. Okey, Scouts for SDG. Okey. Inisiatif yang dilancarkan untuk menyelarikan SDG dengan program Dewan Better World Framework. Okey. Mana-mana program Better World Framework yang kita saya share sebentar tadi, kita akan integrasikan semua elemen semua item-item dalam SDG tersebutlah. Okey. So kenapa kita Rosem intention untuk masukkan SDG dalam Better World Framework? Okey. So dia ada 3 lah key point kat sini untuk kita jadi inspire, enable dan deliver. Okey. So memberikan inspirasi kepada beliau untuk menjadi masyarakat yang aktif, menjadi trust kepada pembangunan. Yang boleh baca sinilah. Orang kata kat sini sebagai inilah. Okey. So kat sini kita nampak okey, setiap program-program ni, okey, yang kat sini ada lagi WCP just mention je lah. Setiap program-program ni dia boleh fokus apa dalam SDG tu. Okey. So kalau kita tengok Messenger Office, semua dia boleh tackle untuk bawah 17 SDG. Okey. Kalau dulu WCP atau berkaitan dengan environment, dia boleh tackle apa? Okey. SWA boleh tackle semua sebab kita tak ada tertakluk kepada mana-mana restriction ataupun limitation. Okey, kalau Dialogue for Peace, okey, apa yang dia mampu capai? Untuk Petrol Monitor dan Hifoshi, dia ada dia punya target dan sebagainya. So dari sini Scouts for SDG kita boleh tengoklah, sebab tu pengintegrasi ni Wozen dah lancarkan untuk kita kena pasti macam mana scouting ni mampu memberi impact ataupun membantu mencapai Sustainable Development Goal lah. Okey. Okey, ni biasa orang tengok kan. Okey, ni sumber rujukan lah. Okey, ni lah misi dia dan sebagainya. Okey. So kita punya untuk pengenalan bidang ni kita dah habis dah. Okey. So saya akan masukkan, kita akan pergi ke arah SWA lah. Fokus SWA. Okey. So saya rasa dah clear untuk BWF. Okey, so kita masuk kepada satu komponen yang memang saya bertanggungjawab lah. Okey, yang tadi. Okey. Bila SWA ni lancar dan bila dia, apa function sebenarnya SWA ni? Okey. So dulu, masa 2004 dulu, Wozen ni sebagai salah satu pertubuhan belia yang memang kata terbesar dunia ni, dia sign agreement dengan UN untuk sebagai appreciative dan supportive partnership untuk contribute to MDG yang saya mention tadi. 2004, 2000 hingga 2015 masa tu kita ada MDG.
Okey, sekarang ni kita continue untuk SDG. Okey. So SWA ni dilancarkan untuk encourage, stronger involvement of young people in development of society and world citizenship. Okay, so kata SWA ni untuk mengajak orang-orang muda, untuk bersama-sama membantu mencapai MDG tadi melalui program-program pengakap dan untuk challenge, untuk memberi cabaran kepada semua orang muda, scout ataupun non-scout untuk bertindak balas terhadap global issue. Bukan sahaja komuniti setempat yang orang kejiranan kita, tapi orang-orang muda ni mampu memandang ke arah cabaran-cabaran dunia yang memberi kesan secara tidak langsung kepada komuniti tersebutlah. SWA ni the only award masa saya mention awal-awal tadi. World Scouting ni dia banyak anugerah-anugerah istimewa lah, tapi anugerah yang boleh dicapai dengan senang dan di-recognize oleh World Scouting adalah SWA. Untuk SWA kita ada 3 tema. 3 tema iaitu kamu boleh tengok 3 atas bulat tu warna merah tu. Development, pembangunan. Seterusnya adalah peace, seterusnya adalah environment. Tapi dalam SDG tadi sebenarnya kita boleh merangkumi semua 17 goal yang kita boleh capai melalui SWA ni. Cuma kita kena kenal pasti adakah projek kita dalam kategori tema yang mana. Development ke, environment ke apa. So dari situ kita boleh target kita punya SDG yang mana daripada 17 item tadi. Yang saya mention lah tadi. Kita nak beri cabaran kepada semua orang-orang muda ni, menggunakan skill yang ada, motivasi ataupun pengetahuan dan peluang untuk untuk to face to the global challenge, menghadapi cabaran dunia pada masa kini. So mungkin sekarang ni kalau dalam kepengakapan kita dah ada skill set daripada program-program pengakap raja dan sebagainya kan. Itu antara skill-skill yang kita dapat semasa kita menganggotai ataupun masuk pengakap sejak daripada sekolah. So bila dah satu-satu level ni, kita dah ada skill set itu sendiri. Kita dah ada pandangan ataupun pengetahuan yang boleh kita bantu menggunakan peluang tu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada masa sekarang lah. So SWA ini adalah bersifat voluntary, kesukarelawan, kata selarilah dengan kita punya matlamat pertubuhan pengakap itu sendirilah, ada sebagai organisasi kesukarelawan. Saya mention juga tadi 16 hingga 26 tahun. Tak ada masalah bermulanya pengakap remaja sehingga pengakap kelana, habis pengakap kelana. So dia adalah terbuka kepada scout dan non-scout. So kalau contohlah, kalau awak ni pengakap kelana, awak seorang je pengakap kawasan komuniti awak, tapi awak ada sahabat baik yang bukan ahli pengakap. Dia ada idea, dia ada skill, dia ada apa lagi? Resources untuk bantu awak projek tersebut. So awak grab dia, sama-sama buat anugerah ni daripada duduk sahaja apa sebagainya, ajak dia untuk join SWA. Syarat dia, walaupun dia bukan pengakap, dia mesti join Discovery juga. So kenapa dia mesti join juga Discovery, nanti saya akan mention juga. Flowchart. Flowchart dia. Secara general, saya akan share flowchart untuk SWA ni. Ini adalah kita punya revision yang terbaru lah. Untuk SWA, kita ada 2 peringkat penilaian. Kita go on satu-satu. Bermulanya
start ni, introduction of better work framework. Okay, so macam ni lah, macam saya awak dengar tadi kan, better work framework kan, tiba-tiba orang baru ni, kita ambil contoh orang yang baru, orang tak tahu apa-apa pasal SWA ataupun better work framework, dia tahu pengakap je, tahu pengakap yang macam pengakap yang tahu pasal ikatan, kawat dan sebagainya. Dia tak tahu pun pasal-pasal latest update ni. So dari situ bila dia dengar malam ni, dia pun rasa berminat. Interested tu. Okay. So bila dah rasa interested tu, dia akan mention, dia akan cari satu peluang, iaitu dia akan join untuk SW Discovery. Okay. Sebelum ni kita dah buat untuk tahun ni lah, kita dah buat 2 discovery pada awal tahun, iaitu di Pahang dengan Kelantan hari tu. Sepatutnya kita ada plan lah, cuma mungkin halangan kita COVID kan, so kita terpaksa cancel untuk buat masa sekarang lah. Okay, untuk future ni, untuk tahun ni belum lagi ada decision untuk discovery, tapi kita akan tengok dari apa permohonan daripada negeri-negeri lah. Kalau ada negeri-negeri yang berminat dan memenuhi SOP yang ditetapkan kerajaan, mungkin kita akan boleh buat lah. Okay. Okay, seterusnya dia dah pergi discovery. Dia dah ada idea, dia dah ada team, dia dah ada apa, semua dah ada dah. Okay, dia yakin dah, dia dah buat, dia dah ada paperwork. Okay, dia boleh submit paperwork itu kepada State SWA Koordinator negeri. Okay, koordinator negeri ni, tak semua negeri ada koordinator lagi yang diiktiraf daripada PPM. Okay. SWA yang koordinator ni yang pergi tahun lepas punya kursus untuk training of trainer lah. Okay, yang itu secara official dia boleh refer lah. Kalau contohnya, negeri Terengganu dan Kelantan sebelah-sebelahan. Okay. Negeri Terengganu tak ada koordinator rasmi lah. Okay, pembimbing rasmi tak ada. Tapi negeri Kelantan ada. Okay. So, siapa-siapa yang berminat daripada contohnya peserta tu daripada Terengganu, okay, dia tak ada siapa nak refer. Secara officialnya, dia boleh refer kepada negeri Kelantan punya koordinator lah. Okay, negeri yang terdekat untuk bantu dia. Okay, bukanlah contohnya daripada Perlis nak minta bantuan daripada Johor. Tu jauh sangat. Okay, so boleh minta daripada Kedah ataupun Perak dan sebagainya. Okay. Okay, kalau contohnya kalau daripada dia dah ada ready dah, dia kenal dia tahu dah siapa state coordinator dia pun refer lah, hantar paperwork itu. Okay, hantar paperwork itu sama dia ada di approve ataupun tak approve. Okay, kalau tak approve, dia akan, maksudnya koordinator tersebut akan membantu memberi nasihat macam mana kita nak buat paperwork yang sebenar, ataupun kita bantu dari segi objektif. Dia tak nampak, okey, dia dah buat macam satu paperwork yang kata dia puas hati lah, tapi dari segi validity ataupun kita punya rasional tu tak valid. Okey, nak buat program yang agak besar, tapi sumber kewangan kita tahu nak ambil daripada siapa. Itu sebenarnya macam antara perkara yang di reject untuk daripada negeri lah. Okey. So kalau macam state coordinator tu berpuas hati, rasional dan benda tu boleh dibuat, dia akan approve. Barulah tim tersebut boleh pergi ke arah untuk buat projek SWA voluntary service lah. Okey, dia buat projek tu. Okey. Pada masa yang sama dia buat projek itu, dia kena hantar juga report progress report tu, dia kena update juga progress dia dalam Scout ORG. Okey, dari sini Wazam akan tengok lah. Okey, Wazam akan nilai di sini, dia punya part ni. Adakah projek itu sudah dibuat atau macam mana progress tu? Yang itu Wazam akan tengok lah. Dia sebenarnya Scout, dia punya progress tu bermula dengan discovery dia punya cerita. Dia kena mention daripada awal sampai habis. Sebab Wazam akan tengok lah. Okey, so kalau dah habis dah, orang kata tamat dah, projek dia dah tamat dah dan berjaya dah. Okey, so dia akan pergi, kita akan panggil sesi penilaian dan pembentangan projek SWA peringkat negeri. Okey, belum lagi kebangsaan negeri dulu. Settlekan negeri dulu baru ke kebangsaan. Okey, so dari situ ada lembaga penilaian SWA peringkat negeri lah, termasuk koordinator,
dan pengurusi program negeri, latihan dan sebagainya, dia akan nilai tim ni akan buat presentation. Okey, hasil daripada projek yang dia buat tu. Okey, kalau berjaya dia akan suggest nama kepada penilaian peringkat kebangsaan. Okey, kalau tak berjaya dia akan minta baiki. Kenapa tak berjaya tu? Dia ada beberapa faktor lah. Okey, contohnya dari segi presentation dia out sikit, dia punya impact pun macam kurang, ataupun dia punya perlu diperbaiki. Okey, maksudnya projek dia perlu diperbaiki dan teruskan. Okey, sampailah dia berjaya lah. Okey, contohnya projek itu macam belum mencapai kata status kejayaan kita nak lah. Okey, contohnya dia macam mana, kalau macam projek berkaitan dengan tanaman kan, projek yang berkaitan dengan tanaman, dia sepatutnya program tu dia nak membantu untuk memberi sumber kewangan ataupun inisiatif untuk dijadikan satu modal modal kewangan untuk sesebuah keluarga lah. Tapi disebabkan macam dia buat macam jenis tanaman tu hanya 2-3 pokok, lepas tu hanya mampu jual, dia bagi pulangan tu hanya beberapa ringgit. Memang dia punya objektif tu memberi sumber kewangan, tapi kita tak bersuah hati sebabkan hanya pulangan yang dapat tu dalam RM10. So benda tu macam kita tak akan lepas, kita tak bagi approval lagi. Dia mesti teruskan untuk bantu macam mana yang kita nak dalam objektif tu. Okey. So kalau dia berjaya, okey, negeri akan recommend kepada kebangsaan. Okey, kebangsaan inilah kita akan buat setahun sekali evaluation ni. Kita akan panggil semua tim-tim yang telah disenaraikan daripada pihak negeri. Okey, kita akan buat evaluation lah berkaitan dengan dokumen, presentation dan sebagainya. Okey. So masa tu projek-projek yang apa dia hantar yang kita nak tu dia kena hantar melalui online lah. Okey. Lepas tu baru habis semua, kita akan adakan, maksudnya bila dah sukses semua ataupun macam dah berjaya peringkat kebangsaan, barulah kita akan bagi award tu masa majlis-majlis SWA lah. Okey, contohnya negeri dia lepas tapi peringkat kebangsaan dia tak lepas. Okey. Saya nak mention kalau macam negeri awak dah lepas, maksudnya awak dah selangkah untuk dapatkan SWA. Okey, untuk peringkat SWA ni, kalau peringkat SWA peringkat kebangsaan ni, kalau awak tak lepas mungkin ada macam faktor-faktor yang kami tak puas hatilah, mungkin presentation ataupun dokumen tak lengkap ataupun macam belum lagi mencapai objektif yang kita nak. So awak kena repeat, kata buat improvement sikit, so nanti awak akan dinilai selepas itulah dengan syarat-syarat tertentu. Okey, so SWA ni semua orang boleh dapat sebenarnya. Macam mana kita dapat, dia tak ada macam kalau awak tak lepas selama-lamanya. Okey, maksudnya awak dah boleh lupakan, tak ada. Awak buat improvement apa yang kita nak. Okey, improvement awak ikut apa kita recommendation, siapkan, lepas tu nilai sekali lagi kita akan terimalah. Kita akan tengok balik dan awak berjaya dan orang kata dapat anugerah tersebut. So bukan hanya macam tak ada harapan dan sebagainya, tak ada. Semua orang boleh dapat, cuma nak tak nak je. Macam tu. Okey, macam kita mention tadi, SWA ni ada 3 komponen, iaitu discovery, voluntary service dan network ni. Okey, network ni okey, yang tadi discovery 3 hari 2 malam lah biasa kita buat. Ada komponen-komponen yang kita dalam tu kena ada apa. Kenapa orang wajib datang? Itulah sebahagian daripada syarat WASM. Dan kita kena tahu dalam discovery tu ada apa. Saya share. Okey. So dalam discovery ni awak semua akan explore spesifik isu berkaitan dengan development, peace dan sebagainya di kawasan-kawasan yang kita kenal pastilah. Okey. So masa dalam discovery tu, awak ada satu session yang awak kena keluar daripada komuniti awak kena engage dengan komuniti, tanya apa permasalahan berkaitan tersebut. So dari situ awak akan explore dan kenal pasti apa permasalahan yang boleh kita bantu. Okey, contohnya kat sini
development. Okey, contohnya kalau macam kita buat discovery berkaitan satu tempat yang ada masalah golongan gelandangan dan sebagainya. So dari situ kamu boleh tengoklah macam mana dia akan orang gelandangan ni hidup, macam mana dia interact dengan komuniti. So dari situ awak tertanya-tanya. Okey, awak akan engage dengan diorang, awak akan tanya pasti. So dari situlah awak akan explore masalah tersebut. Okey. Syakim, sorry Yes. Boleh refresh tak you punya PowerPoint sebab kami masih lagi mendapat slide Scouts for SDG. Ya ke? Slide tak bergerak ni. Oh. Cuba refresh balik sebab memang tiada orang kata screen freeze kat situ. Jap. Just tutup unshare, lepas tu cuba share balik. Sekejap Jap. Saya sekarang nampak slide SDG lagi Ya, masih lagi. Masih lagi, sekejap freeze lagi Saya cuba tutup slide balik. Sekejap. Discovery. Nampaknya saya duduk syok seorang-seorang dalam presentation tadi macam. Yang ni dah nampak? Belum lagi. Sekejap, saya stop sharing je. Ada nampak? Okey. Dah. Nampak ni kan yang responding ni kan? Sekejap. Ya. Cuba. Okey, dah. Alright. Okey. Okey, sekejap So semua orang macam tak nampak lah kita punya ni apa carta alir tadi Memang tiada. Boleh tengok kat sini lah. Saya tunjuk sekejap macam mungkin tadi saya cerita panjang-panjang rupanya skrin tu tak nampak. Okey. So kat sinilah officialnya carta alir untuk SWA lah. Macam saya mention tadi awal-awal tadi. Okey, kita go on kepada komponen tadi. Saya mention tadi kita ada 3 komponen untuk SWA, discovery, volunteer service, dan bila anda dapat awak akan dimasukkan dalam SWA network. Okey, discovery tadi awak wajib join discovery, itu adalah sebahagian daripada kewajipan ditetapkan oleh WOSM. Okey, non-scout dan scout pun wajib kena hadir lah. Okey, sebab kat sini akan ada satu session yang awak kena interacting dengan masyarakat sekitar dan explore apa permasalahan dalam masyarakat tersebut. Okey, lepas tu masa tu juga awak akan dites, bukan test lah, macam present balik apa yang awak discover. Macam mana awak react, macam mana awak responding terhadap permasalahan tersebut. Okey, dari situ kita akan nampak awak punya skill, awak punya macam mana awak mengolahkan permasalahan tersebut, macam mana kita nak respon. Okey, dari situ awak boleh nampak macam mana sebenarnya kita nak buat projek. Kita nampak permasalahan satu tempat dan macam mana kita boleh bertindak melalui projek yang kita buat. Okey, so ni adalah contohlah agenda dalam workshop lah. Okey, selain yang pembuka, kita akan explain balik pasal SWA dan sebagainya. So kita akan include sekali untuk project management. Okey, macam mana kita nak handle, macam mana awak nak buat sesuatu group, sesuatu project group untuk teruskan projek-projek SWA ni. Macam mana kita kenal pasti projek yang sesuai, dan kita akan sesi diskusi macam mana kita nak buat paperwork.
Okay, exploration and reflection. Saya mention tadi awak akan engage dengan community. Lepas tu ada communication scheme. Macam mana awak nak buat presentation. Okay, semua ada dalam tu lah. Sebab tu kita wajibkan, sebab tu WOZM wajibkan juga awak kena hadir untuk workshop ni lah. Supaya awak tahu hala tuju awak nak buat SWA. Okay. Okey, yang inilah kata ni dah buat banyak lah. Kita dah ada ramai dekat 300 lebih pemegang pasport untuk SWA. So mungkin dia ada kekangan lah. Saya masih lagi menanti daripada peserta-peserta yang telah buat ni. Okey, mungkin dia orang ada kekangan ataupun sebagainya. Itulah yang macam kata macam sedikit kekecewaan lah. Sebab yang ramai-ramai ni mungkin separuh jalan dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya SWA Voluntary Service. Okey, ni adalah projek yang awak buat nanti. Okey. So lepas awak paperwork awak dah settle semua, so kita benarkan awak untuk buat projek itu. Okey. So minimum 80 hingga 100 hour ni lah kata macam standard lah. Ni yang ditetapkan oleh WOZM. Tapi bagi kita nak projek itu sampai habis. Maksudnya capai objektif walaupun yang ambil masa 6 bulan, 7 bulan ataupun setahun, 2 tahun. Okey. So kalau macam 6-7 bulan tu bukan hanya 80 hingga 100 jam, dia lebih pada tu. As long as dia achieve untuk objektif yang dia buat tu. Okey. Okey, inilah dia punya secara general kenapa kita kena buat voluntary service ni. Okey, ni adalah projek-projek yang kita yang dah buat dan dah dapat SWA. Okey. Maksudnya Penang 2015. Okey, diorang dah start buat masa awal-awal dululah. Okey. Lepas tu saya punya projek lah dekat Pahang. And then projek yang untuk tahun lepas punya penerima ada 6 kat situ lah. Okey. So tahun ni kalau ikutkan dalam radar saya banyak projek sebenarnya nak buat daripada tim-tim daripada Pahang, Kelantan, Perak dan sebagainya. Tapi mungkin disebabkan COVID terhenti seketika lah. Okey, mungkin ada tergendala dan sebagainya. Cuma ada satu projek yang sekarang ni memang hampir 90% lah. Ada satu grup daripada dekat Pasir Mas tu, dia dah 90% lah. Satu grup tu yang macam memang dia target sebelum bulan 4 hari tu dan hanya tergendala sedikit sajalah walaupun COVID hari tu. So dia sambung balik dan nak habis dah. Yang tu memang antara yang dalam radar saya lah. Yang lain tu mungkin dalam stage, dalam paperwork dan yang proses yang awal-awal lah. Okey. Okey. Yang ini macam mana kita nak buat sesuatu projek. Okey. Macam mana selain kita dah identify, okey, contoh kita dah ada dalam kepala, kita dah buat projek, kita dah pergi discovery. Macam mana kita nak identify sesuatu projek yang kita boleh buat untuk SWA kita. Okey. Identify the needs in your community. Okey, awak tak perlu pergi jauh pun. Kalau awak dah satu team yang berdekatan dengan awak, okey, minimum untuk buat projek SWA adalah 2 orang. Okey. So identify the need in your community je. Okey, maksudnya cari keperluan cari permasalahan yang ada komuniti anda je. Okey, kalau contohnya berkaitan dengan pasar basah yang memang ada permasalahan longkang tersumbat atau sebagainya, macam mana awak boleh selesaikan permasalahan tersebut dengan cara awak sendiri. Okey. Tu contoh-contoh yang boleh kita buat lah, tapi dengan further dia punya detail lah. Okey. So macam mana awak nak kenal pasti projek tu? Sekejap sorry. Okey, kita sambung balik. Macam mana awak nak kenal pasti projek itu awak memenuhi kehendak SWA. Okey, so kat situ ada 5 perkara, 5 smart goal yang awak boleh kenal pasti adakah projek itu awak boleh direalisasikan. Okey, specific, measurable, achievable, realistic, time based ni. Okey, yang ini okey, contohnya kita nak buat spesifik.
projek awak mesti spesifik melalui objektif yang awak nak. Okey, measurable, adakah projek awak boleh dinilai ke tak? Achievable, adakah projek awak boleh dicapai? Okey, dalam masa berapa tahun dan sebagainya. Adakah benda ni relevan, realistik? Lepas tu time based, adakah macam dia akan terlalu masa panjang atau pendek? Itu akan boleh kita bincang masa discovery nanti. Kita akan buat mock presentation macam mana awak nak pilih sesuatu projek. Sebab tu pentingnya bila discovery ada nanti ya. Okey. Okey, Scout Donation Platform just sharing lah macam mana dalam WOZM tu sendiri ada dia punya platform macam mana kita nak dapatkan dana. Okey, sebenarnya dana ni banyak. Banyak platform yang kita boleh apply. Okey, ni antara yang rasmi daripada WOZM lah. Okey, kalau projek awak menarik dan macam benda ni boleh dibuat terus nak dapatkan daripada WOZM, tak ada masalah lah. Sebab sekarang ni WOZM pun memang minta apa-apa projek yang impactful, yang nampak future dia nampak sustainable, kita boleh apply kat sini lah. Okay. Ini macam mana kita nak upload cerita dalam Scout ORG lah. Masa ni keperluan ni masa awak kena report untuk progress report dekat WOZM tu, dekat Scout ORG nanti. So perkara-perkara ni kita akan share masa discovery macam mana nak buat progress report tu. Okey, ni adalah contoh contoh berapa bulan kita ambil. Kat sini ada 5 bulan projek yang dia rasa macam boleh dicapai lah. Kita tak perlu terlalu terburu-buru. Okey, saya pun punya projek dulu buat ambil masa dalam 6 bulan juga, 6 atau 7 bulan. Saya buat hanya hujung minggu saja sebab komitmen belajar masa tu kan. Okey, hanya hujung minggu kita buat komitmen kita, ada berapa jam kita pergi tengok. Okey, selain supervision kita dari jauh masa hari biasa, tapi hari yang on-site kita adalah hujung minggu. Okey, so kat situ kalau ada team yang macam tak dapat join, so masa itulah ada consideration. Sebab tu project management ataupun teamwork punya skill tu masa tu memang antara tercabar lah. Okey, tu antara challenges bila awak buat SWA. Okey, selain awak berhadapan dengan cabaran resources tak cukup, tapi awak akan berhadapan dengan cara-cara ataupun kerenah kawan-kawan dalam guru awak. So itulah di akhir manisnya dapat SWA, awak akan kenal kembali cabaran-cabaran yang rasa internal punya masalah tu banyak. Itulah orang kata kejayaan yang tidak boleh dilupakan lah kalau awak betul-betul dapat SWA. Macam mana awak mengharungi projek, menyelesaikan suatu projek tersebut. Okey, ni antara contoh-contoh SWA dekat negara luar lah. Okey, yang ini pun nak saya share daripada yang dia share daripada dalam manual lah. Okey, yang ni UK Scout lah, dia buat projek dia dekat Uganda lah. Okey, so maksudnya dia buat projek dia untuk menyelesaikan masalah banjir dekat kawasan sekolah tempatan lah. Dan dia improve classroom untuk create better living untuk selain nak elakkan dalam kelas tu banjir, macam mana dia nak improve classroom tu. Okay, so dia buat projek dekat Kenya. Okay, yang ini projek berkaitan dengan peace. Okay, kalau tadi berkaitan dengan development, kalau ini berkaitan dengan peace. Okay, yang ni dia tak memerlukan material yang banyak, tapi dia memerlukan dia punya self consciousness ataupun dia punya skill interaction dengan orang. Okay, so the project aim adalah untuk combat social exclusion dan loneliness of old age by meeting the elderly and helping them. Maksudnya dia engage dengan program-program, dia engage dengan orang tua, dia nak elakkan, dia nak kurangkan perasaan rasa tersisih ataupun loneliness orang-orang tua ni. So projek-projek ni dia buat ada masa tertentu, ada tempoh masa macam mana last kali orang tua tu rasa ibarat budak pengakap tu ibarat satu keluarga dia yang tak boleh lepaskan. Macam tu. So boleh baca sendirilah nanti dalam ni. Okey, seterusnya inilah dekat Malaysia yang pada Wong Kok Nian ni. Okey, Wong Kok Nian dia punya team dia dulu. Okey, dia buat besar-besaran lah. Okey, masa tu SWA dekat Malaysia baru nak dikenali lah, kata sebab masa tu discovery dihandle oleh APR. Lepas tu dia buat projek dengan team dia dekat
Penang lah. Okay, so Save Our Shore ni dekat Penang dan dia memang dapat banyak sponsor dan kerjasama lah dia buat besar-besaran. Okay, ni adalah first project dekat Malaysia. Okay, so dalam untuk evaluation ni, sorry mungkin ambil masa sikit nak habis ni kita. Okay, project evaluation ni, okay, macam mana kita evaluate bila projek peringkat kebangsaan ataupun peringkat negeri nanti. Okey, awak diwajibkan ada di skill workshop, masa projek awak dinilai ke tak, adalah dia punya item-item dekat sini. Okey. Okey, discovery. Okey, dan anniversary service dan report dan okey, awak dapat dianugerahkan dengan SWA. Okey. So anugerah ni awak patut bangga sebab macam awak akan pakai yang warna merah punya di sisi lengan baju pengangkat kelana kamu lah. Okey. Okey, ni award pin lah. Ni pin ni biasa kita akan bagi untuk penerima-penerima anugerah ni semasa gathering untuk SWA network. Okey, yang ni pin yang satu special pin. Pin ni macam kata bila dia dah habis scouting ataupun dia dah macam meningkat untuk sebagai pemimpin pengakap, dia tak boleh pakai merah dah sebab yang apa dia punya award tu ataupun rencana tu hanya umur pada 26 tahun sahaja. Okey, kalau dia nak berterusan, awak mungkin boleh engage sebagai pembimbing SWA, mungkin boleh pakai biru bila awak dah pergi kursus sebagainya, ataupun awak akan pakai pin menandakan awak sebagai seorang penerima SWA lah, boleh pakai bila-bila masa dalam uniform ataupun bukan uniform. Yang ni pun kita dah masuk dalam declaration untuk uniform lah. Okey, SWA network ni last sekali lah. Maksudnya bila dah awak dah berjaya dapatkan SWA, kita akan masukkan awak dalam group of network dalam SWA di Malaysia. Okey, bukan SWA Malaysia, lepas tu kita akan masukkan awak dalam award global network lah untuk SWA. Okey, dalam tu memang ada semua penerima-penerima anugerah daripada ni lah. So yang akan approve ni sama ada awak daripada WOSM atau peringkat kebangsaan lah. Okey. So yang ini mungkin dia akan share apa-apa yang berkaitan dengan projek tersebut yang telah dibuat ataupun projek yang telah berjaya dibuat ataupun untuk buat projek-projek pada masa depan lah. Okey, yang ini memang special group lah. Okey, selain tu macam untuk network ni dia akan buat gathering. Kalau peringkat global dia akan buat masa Rover Mood ataupun Jamboree. Yang global lah, World Jamboree lah. So kalau macam kita national punya yang ni, kita akan panggil buatkan gathering dan sebagainya untuk kita kembangkan global ataupun projek-projek yang besar pula lah dalam interaction between yang achiever sahajalah. Okey, masuk sikit je lagi, just go in short je pasal Petro Monitor ni. Okey, Petro Monitor ni macam yang saya mention tadi ialah berkaitan yang kita punya projek di tempat-tempat warisan tapak UNESCO punya site lah. Okey, so kita kena pasti kalau tempat yang heritage site dekat Malaysia ada beberapa sahaja. Okey, ada dekat Lenggong Perak. Okey. Okey, kat sini. Seterusnya dekat Melaka. Okey, semua orang dah aware kat sini lah. And then kita dekat tadi dekat Georgetown kan. Okey, ni ada Melaka, lepas tu Georgetown. Seterusnya kalau orang dekat Sabah Sarawak ni, boleh yang Sarawaknya boleh pergi ke ni lah, kalau ada berkaitan dengan projek kita balik dekat Gunung Mulu ataupun dekat Kinabalu. So yang ni memang ada. Kalau macam tempat-tempat ni, UNESCO site ni memang dijaga rapi, dikawal rasmi oleh majlis daerah ataupun special committee daripada negeri tersebut. So macam mana kita nak engage dengan diorang, sebab itulah kena ada discussion dengan diorang kat sana juga. Awak kena pergi jumpa diorang. Sebab tu kalau yang untuk Petro Monitor ni dia lebih kurang sama dia punya carta alir. Okey, cuma macam
dia ada penilaian kertas kerja koordinator SBA dan kerjasama pihak berkuasa warisan. Okey, kat sini memang kena ada dua-dua engagement pihak lah, dengan koordinator untuk bahagian kertas kerja dan approval daripada pihak berkuasa warisan. Okey. Yang lain step tu adalah samalah. Okey, seterusnya tadi ni okey, yang ni apa hal kalau macam awak tak perlu setakat ni, awak tak perlu lagi go on kepada yang dia punya ni, just maklum kepada PPM yang awak nak buat berkaitan di tapak-tapak projek UNESCO dan kami akan maklum kepada diorang lah. So kita permudahkan urusan lah. Okey, ni Q&A session. Kalau ada apa-apa hal, just typing dekat WhatsApp message dan ataupun kita boleh open discussion lah. Okey, itu sahaja. Okey. So inilah, kalau macam saya hari tu saya ada buat promotion dekat kalau masa MCO hari tu. Kalau kita tak dapat nak jumpa dan sebagainya, awak boleh email awak punya request untuk tim kami. Okey, tim daripada PPM ataupun daripada saya sendiri. Okey, macam request untuk review lah. Okey, tak semestinya memang awak perlu engagement dengan awak punya advisor, awak punya mentor dan sebagainya. Contoh, in case tak berkesempatan untuk awak review dulu, tak ada masalah dengan tim saya ataupun dengan saya sendiri. So just awak email your request ni kepada My Better World lah. Okey, kat sini kita ada access bila semua orang dapat ada request tu, kita PPM akan notify kami lah. Okey. So mungkin masa ni kita boleh buat discussion over Skype ataupun nak buat review session lah. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, rasa dah terlebih 5 minit sebagainya. Ada apa-apa soalan? Sekejap kita go on pada ni. Saya stop sharing. Okey, terima kasih daripada Puan Syakim. Cuma tadi ada hiccup sikit lah dia punya slide tu, tapi dia bercakap tu mostly kita boleh faham. So part yang mula-mula tu, yang bahagian SDG apa semua tu dengan BWF tu, last week saudara Karen sudah buat sharing tentang SDG dan BWF. So elok lah, dah cantik lah. Kita boleh nampak SWA ni dia punya inline dia ataupun dia punya integration dia dengan SDG, Scouts in Sustainable Development Scouts apa semua ni dia inline kan dengan projek-projek dan SWA tu. At least sekarang diorang boleh nampak lah. Dia buat SWA pun dah memang inline dengan apa yang cuba nak dibawakan oleh SDG. Okay, alright. Kita cuba tengok saudara Syakim boleh tengok, mana tahu ada soalan-soalan yang ada kat dalam ruang chat. Okey, saya cuba review setakat ni. Sorry lah kalau tak dia punya ada hiccup tadi, lepas tu mungkin ada volume sebagainya, saya pun tak pasti ada masalah berkenaan dengan apa. Okey. Setakat ni okey, kalau macam kita tengok daripada saudara Alif, dia minta final report SBA ini perlu diupload ke Scout Organizing. Yes, betul juga. Memang bila dah habis projek tu, okey, awak kena upload secara rasmi dalam Scout ORG jugalah, yang menandakan awak dah tamat projek tu. Okey, bila sebelum awak dipanggil untuk sesi presentation dengan negeri ataupun kebangsaan lah. Okey. So ada pertanyaan lagi, boleh maklum jugalah. Dia boleh terlive pula. Dia tekan. Okey.
Hakim tertekan salah butang tu. Terus dia terkeluar. Okey, kita buka soalan. Sesiapa ada apa-apa soalan. Okey, Saudara Syakim. Mungkin ada sebelum ni saya ada beberapa pertanyaan tentang apa ni. Mungkin boleh terangkan sikit pasal penganugerahan sijil tu Sijil tu macam mana dia punya what you call this, recognition dia apa ke, ataupun majlis dia ke. Syakim ni dah masuk ke belum ni? Sorry, saya termute sendiri. Aduh. Tekan tu sudah. Background putih punya. Kita guna tu lah. Kita gambar. Okey, tadi kan pertanyaan daripada Tuan Rahimi berkaitan dengan sijil dan sebagainya, yang itu memang kita ada special recognition lah. Kita akan minta daripada bukan level-level yang national sebagainya. Yang undian ni kalau kita ada special sijil lah, kami tak nak bagi tahu lagi sebab ada surprise lah nanti. Macam tu. Tahun ni, bermula tahun ni kita akan ada surprise lah. Sebab yang tahun-tahun lepas tu mungkin kita akan let go dulu semua. So tahun ni mungkin ada surprise lah. Dan tahun-tahun depan macam tu. So setiap tahun tu ada surprise. Kita tak nak share surprise awal-awal lah. Sebab tu yang kita minta semua orang participate dengan SBA sebab semua orang mampu. Okay. Okay. Bagus satu perkongsian ni. Kita tunggukan surprise yang macam mana. Asalnya kita orang pun di Kuala Lumpur juga, saya dah buat lebih kurang 3 sesi pengenalan tentang SWA. So asalnya planning asalnya pun memang sebelum puasa itu hari kita patutnya dah nak buat discovery kan. Memang memang ada permintaan masa tu, tapi oleh kerana benda yang tak dijangka oleh aku, so mungkin kita tunggulah. Kita tunggu good news, mana tahu kita dapat lagi kelonggaran yang boleh, sebab apa, kita punya discovery kan memerlukan sightseeing kan, bukan sightseeing, site visit kan, memerlukan site visit untuk diorang peserta untuk mengetahui problem permasalahan setempat, lokal punya problem semua kan, dengan cara penyelesaian dia kan. So how to respond on the problem. So kita tunggulah. Saya pun harap tahun ni boleh dapat buat satu discovery untuk wilayah Persetujuan Kuala Lumpur. So paperwork semua dah ada dah. Cuma tunggu orang kata apa, dah okey, dah boleh jalan benda tu. Ada planning bila nak? Planning tahun ni ya? Tahun ni tuan? Asalnya itu hari, ialah sebelum puasa lah, bulan 4 itu hari. So tunggu apa tu, peluang yang ada lah. Peluang ada nanti kan, kita akan masukkan paperwork tu nanti. Paperwork semua dah siap dah. Cuma tarikh tu je masih dikosongkan lagi. Okey. Okey, soalan dari ni. Okey, tuan boleh bagi tahu negeri-negeri mana koordinator. Okey, sebenarnya saya tak sempat nak masukkan dalam slide tu, tapi saya boleh share satu saya punya report dulu lah, kata yang official. Kejap Okey, yang ni nanti saya akan visualize lagi. Benda ni lebih cantik lah. Kata yang ni sebahagian untuk sharing kita sahaja. Sebab kalau ikutkan yang daripada PPM memang dia dah hantar kepada SC Negeri lah. Official nama-nama ni sebagai pembimbing rasmi ataupun pembimbing rasmi untuk SBA peringkat negeri. So contohnya ada negeri-negeri yang memang tak ada, yang belum dah hadir, mungkin ada kekangan waktu dan sebagainya. So apa yang saya mention tadi, awak boleh refer kepada negeri-negeri terdekat lah
Okey, contohnya Perak, Penang, Kedah semua ada, kecuali Sarawak tak ada, Terengganu tak ada, Negeri Sembilan tak ada, Selangor ada, mana lagi beberapa lah. Kalau macam tak ada, just refer kepada negeri terdekat. Kalau KLM, okey, awak boleh refer kepada KLKM dan sebagainya. Okey. Setakat ni mungkin kita akan kembangkan lagi. Kembangkan lagi kalau boleh kita nak semua negeri ada. Okey, mungkin masa ni, masa hari tu ada kursus, mungkin ada kekangan tak dapat hadir, so menyebabkan kita tak boleh lantik secara official sebab takut kalau kita lantik orang-orang daripada program negeri, dia orang tak hadir, so benda tu agak lost bagi dia orang. So kami nak pastikan orang yang hadir sahaja yang boleh jadi pembimbing untuk SWA lah. Okey. Okey, itu sahaja. Ada apa-apa lagi? Okay, kita ada seorang tengah typing. Boleh. Tunggu bagi dulu peluang. Second participant inform MOP ASC. Mungkin daripada Hiu ni maksudnya macam mana can participant inform MOP ASC? Adakah dia berminat ke apa ni maksudnya? Dia nak berminat untuk buat SWA ke macam mana? Suspend pula asal menunggu. Type tu kan. Dia type tu dia dah send. Tapi dia nak masuk dalam kan dia punya network tu. Right. Okey, saya mention kalau contohnya kalau awak nak buat SWA project, okey, awak cari discovery terdekat lah dalam masa terdekat. Mungkin kita akan, kalau ada contohnya daripada negeri daripada KL kan, dia nak buat contohnya dia tunda hari tu sepatutnya bulan puasa, dia nak tunda bulan 11. Kalau dia dah hantar paperwork semua cantik, dia dah ada planning, kita akan cepat untuk buat poster dan sebagainya untuk tarik partisipan lah. Okey, kalau partisipan tu daripada negeri lain, dia kena maklum kepada negeri tersebut. Okey, secara official, sebab untuk registration SWA ni across state kan, so kena ada mention kepada SC negeri, lepas tu dia boleh join discovery tu lah. Macam tu je. Okey, Tuan ada contoh projek untuk masalah sekarang selain boleh bantu kewangan bulanan. Okey, awak jangan macam fikir terlalu macam dari segi bantuan kewangan ataupun keluar asas. Awak boleh buat fikir benda lain lagi. Okey, contohnya kalau kita ada sekarang ni adalah awak ada skill nak buat berkenaan dengan apps. Kalau macam budak-budak sekarang kan dia punya expert kan in term of apps dan sebagainya. Awak buat apps macam mana awak nak update keahlian ataupun dia punya status of awak buat apps untuk pengakap, untuknya grup awak, untuk kemudahan tim-tim awak, maksudnya daripada negeri untuk daerah awak. Tu antara contoh yang macam kata kalau skill tu ada lah. Okey, yang tu tak melibatkan kita perlu beri bantuan sebagainya, tapi kita utilize skill yang ada,
kita buat localized issue dulu. Masalah sekarang adalah macam dalam PPM, dalam daerah, okey, daerah saya contohnya daerah Pekan. Daerah Pekan ni ada masalah, dia ada ramai macam cikgu-cikgu pengakap, budak pengakap, dia tak dapat info tau. Tapi dengan awak sebagai rovers yang daripada Pekan contohnya, awak create satu apps yang membolehkan budak-budak pengakap ataupun cikgu-cikgu ataupun latih boleh download apps tersebut dan kita boleh sharing apa-apa masalah ataupun apa-apa info berkaitan dengan pengakap lah. So semua orang apps boleh chatting dan sebagainya tu advance lah, kalau contoh advance lah apa yang saya boleh kongsikan kalau awak ada skill macam tu. Okey, kalau awak tak ada, okey, awak boleh tanya dengan kawan-kawan awak yang bukan scout yang tahu benda ni. Macam mana awak nak nak buat benda-benda yang berkaitan dengan S, awak mungkin top up dari segi bahan dan sebagainya, tapi kawan awak yang bukan scout ni expert untuk buat apps ni, dia boleh tolong bantu. Itu antara contoh lain lah. Kalau macam kita nak buat sesuatu yang lain, nak memberi kelainan dalam scouting itu sendirilah, nak memberi kemudahan menyelesaikan permasalahan dalam pengakap di daerah anda. Okey, tu kalau macam kita punya ada skill lah. Budak-budak sekarang kan rasa dah expert dah benda-benda macam ni. Okey, ataupun itu di bawah kalau tema development. Okey. Okey, biasanya kebanyakannya development lah biasa. Itu contoh lah. Kalau yang lain banyak sebenarnya, awak boleh buat fikir panjang lagi. As long as macam awak rasa benda tu, projek awak tu ataupun projek awak boleh kita listkan di bawah 5 objektif tadi yang kita tengok tu. Apa tadi? Ada realistik, 5 tadi kan kita tengok tadi. Yang saya mention tadi. Okey, maksudnya smart goal tadi. Kalau awak projek, as long as projek awak dah memenuhi untuk lebih spesifik, maksudnya projek awak memang spesifik nak buat apa, boleh dinilai, boleh dicapai rational. Lepas tu dia punya period of time tu macam kita boleh accept. Okey. So benda tu awak jangan limitkan skop awak untuk buat-buat macam kita nak tolong orang, kita nak bagi beras, kita nak bagi ni. So macam benda-benda macam tu memang agak klise dah sekarang. So kalau boleh awak cari yang benda-benda yang macam lain sikit lah. Okey, apa lagi yang boleh kita ni? Okey. Banyak sebenarnya. Sebab tu macam bila dalam discovery tu, kita memang let go setiap orang untuk pergi discover tempat masing-masing lah. Tempat yang berdekatan, benda permasalahan itu, engage dengan masyarakat. So awak kena pasti. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Okey. Okey, daripada Tuan Patrick, sekiranya tiada PIC untuk SWA, siapa bertanggungjawab dalam negeri? Okey. Selaku macam kalau negeri boleh refer kepada program lah, pengurusi program. Okey, tapi kalau untuk dijadikan sebagai dia punya sebagai penilai, as part of penilai yang negeri yang tak ada, dia boleh refer kepada negeri yang berdekatan tadi. Okey, contohnya kalau dia nak jadikan contoh negeri Terengganu. Okey, negeri Terengganu dia tak ada secara pembimbing secara rasmi untuk SWA. Okey, contohnya kalau dia ada tim daripada Kuala Terengganu Rovers, satu grup Rovers yang bertanggungjawab yang plan nak buat projek SWA, okey, dia boleh contact, dia boleh maklumkan kepada program negeri, okey, pengurusi program negeri, dan lepas tu contact juga untuk pembimbing yang berdekatan. Okey, so maksudnya dua-dua negeri tu tahu.
PIC negeri yang memang original asal Terengganu tu tahu, dan PIC pembimbing negeri Kelantan tu dia tahu juga. Okey, so maksudnya duduk ke situ dia akan masa penilaian peringkat negeri nanti, negeri Terengganu akan import pembimbing daripada Kelantan untuk jadi sebahagian daripada Terengganu lah, yang temporary punya. Alright, okay. Okay, mungkin ada masing-masing sebab apa tak berapa clear lagi daripada sebelum ni cara penilaian ni. So penilaian ni sebab memang saya pun terlibat juga dengan workshop tahun lepas. So penilaian ada 2 peringkat. Okay, peringkat untuk meluluskan menjalankan projek adalah daripada peringkat negeri. Okay. Dia pre-final punya, pre-final maksudnya sebelum terakhir, sebelum laporan dihantar kepada HQ, penilaian dibuat semula di dalam negeri sama ada tercapai tak objektif ke dan sebagainya. Dan penilaian terakhir lepas maksudnya presentation yang terakhir akan dibuat di HQ. Termasuk juga dengan uploading apa semua tu lah, maksudnya dah complete dah. Cumanya kata apa SWA ni dia punya apa yang telah kita perbincangkan adalah kita bukannya nak failkan orang, betul? Tapi apa mana hiccup ke ataupun kekurangan, masih ada lagi peluang peserta tu untuk ataupun calon tu untuk perbaikikan dulu dan beri presentation ataupun final punya dia punya report lah, final report dia kepada HQ. So masih ada ruang dan peluang untuk dua ni. So maksudnya sebab apa permasalahan ni kita dah ketahui daripada sebelum ni, ramai sangat yang pergi for discovery, ramai sangat nak buat projek tapi tak dapat buat projek dan sebagainya. So permasalahan ni dah kita dapat cuba atasi dengan ni. Mana tahu after this mungkin lepas tahun ni pun mungkin ada kita berapa halusi lagi SOP dia nanti kan. So masing-masing kena bekerja jugalah, maksudnya bukannya peserta saja ataupun calon yang nak ambil SWA, yang kita ni leaders ni nak menolong korang untuk dapatkan anugerah SWA ni pun kena bekerja juga, membantu kita untuk mencapai to achieve your potential. Okay. Tadi soalan tu siapa ni dah jawab dah. SWD, PM boleh ke SWD? Dia boleh. Asalnya memang dia dah jawab dah. Okay, boleh dia valid satu dunia. Cuma makluman tu kan. Yes, betul. Malaysia pun tahu maklumat lah semua yang penting. Kan dia buat dekat Thailand ke Australia ke, Australia part pun kena tahu juga. Australia part kena validate sama ada dia betul tak buat ikut tak projek tu ke tidak, macam tu lah sebenarnya asalnya. Dan juga macam saudara Alif asalkan dalam pengetahuan pusjaya antarabangsa. Yalah, you dah travel overseas, tak kira lah you travel untuk leisure ke ataupun untuk belajar. Kalau katakan you nak continue you punya scouting ni activities dekat luar negara, kena maklumkan yang inilah, at least kita kat Malaysia nanti kalau validate, okay, memang dia pergi pun dia adalah seorang pengangkap. Okay. Boleh tahan juga soalan malam ni. Kan? Kira okey lah kan? Okay, kita bagi I think 5 more minutes. Kita bagi 5 minit lagi untuk awal persoalan. Kalau tak ada apa soalan nanti kan kita akan wrap up. Okay. Kita akan wrap up. Pada Syakir pun macam tak percaya, tutak-tutak pun kita dah hampir sejam setengah bercakap. Saya ingat kan macam dah 10 minit je biasa. Kan, betul tak? Sebab apa, bila dia bercakap seorang, ada lacar je tau.
Jadi kita tak sedar tiba-tiba masa dah berlalu. So dia memang dia lain sikit. Kalau kita online ni kita bagi sidang kan. Selalunya kalau kita online, kalau kita buat discovery, rasanya kita punya time limit pun mungkin paling lama pun maybe 45 minutes kot. Kalau nak bercakap tu pun 20 minutes saja. Yang lain semua kena buat aktiviti dan segalanya kan. Time ni kita boleh bercakap, tak sedar ada sejam dah bercakap. Rasanya nampaknya macam tak ada apa-apa soalan terbaru. Mungkin Saudara Syakir boleh bagi satu wrap up, orang kata apa, short wrap up apa yang dah kita cover untuk malam ni. Untuk summarize lah kita punya SBA ni malam ni. Terima kasih semua. So rasanya harapnya semua orang clear lah. Orang kata SBA ni is part of program-program di bawah payung BWF. So jangan pening-pening pasal BWF. Tak ada masalah kalau awak macam masih lagi pening, tapi as long as awak rasa macam berminat SBA tu, teruskanlah. Jangan rasa macam kalau awak masih lagi tunggu orang. Sikap macam ni rasa-rasa macam awak payahlah kita nak ni. Selama-lamanya awak akan rasa macam kalau awak masih tunggu orang, tunggu kawan nak buat dulu, memang sampai sudah awak takkan dapat SBA lah. Kalau macam untuk BP Award, Pengangkat Raja, awak boleh buat sendiri atas usaha awak sendiri. Tapi SLWA ni anugerah dia berbeza, yang memang challenge macam mana teamwork awak dengan grup awak. So anugerah ni yang kata akan memberikan satu pengalaman atau penghargaan yang lain lah. Dan memang boleh dibuat, dia dalam masa 10 tahun duration dia, saya rasa tak ada masalah. Sebab benda ni memang boleh dicapai, hanya nak tak nak sahaja. Itu sahaja daripada saya lah. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Syakir. Satu perkongsian yang baik. Macam kita sudah tahu, daripada ulang kaji pertama sampai sekarang ni ulangan kaji ke-10. Skim Pengangkat Kelana kat Malaysia ni duration dia daripada 18 hingga 26. So 8 tahun. SWA ni dia tambah 2 tahun. Tapi dia bukan 2 tahun ke depan, dia tambah 2 tahun ke belakang. Maksudnya ni umur daripada umur 16. Dari 16 sampai ke 26. So dari 10 tahun tu ya. So even though you dah buat Pengangkat Kelananya, dapat BPA-nya, apa semuanya dah settle. Dan tak ada masalah you nak carry on ataupun nak gerakkan dia serentak pun tak ada masalah, boleh juga. Termasuk juga anugerah-anugerah lain macam apa tu ARP kan, anugerah remaja perdana pun boleh juga. So untuk anugerah remaja perdana pula itu kita akan different story pula. Macam sedikit teaser lah daripada saudara Syakir tadi pasal Dialog for Peace pun. Mungkin kita akan dengar news pasal Dialog for Peace dalam tahun ni. Saya pun tak boleh nak confirm ataupun tidak. Kita tunggu pula dia punya ni. So macam ini Mizi kot. Kami kasih tanya bila nak buat SWD. Bergantung juga pada negeri. Sekarang ni negeri-negeri yang akan menganjurkan SWD. Kalau kita dah ada kelonggaran untuk menjalankan yang discovery tu, dijalankan selama 3 hari 2 malam secara berterusan, dan boleh, tak ada masalah. Ketika kita akan war-warkan, jangan risau. Memang Kuala Lumpur ada nak buat, jadi tunggu je news dia. Ada news yang baik, kita akan on, tak ada masalah. Alright. Selain daripada tu, minggu lepas kita tak dapat nak buat. Ada kelas minggu lepas sebabnya saya tak dapat dapat orang yang boleh cover saya. Untuk ni sepatutnya slot kita pada hari ini dijalankan pada minggu lepas. Tapi saya berkhusus minggu lepas, untuk khusus Leave No Trace. Trainer punya Leave No Trace punya workshop. Dia tak silap saya, dia first time dibuat di Malaysia. Sebab apa, Leave No Trace ni dia lebih kepada private company yang buat.
So di Malaysia sekarang ni baru hanya ada 2 saja yang tukang mengajar dia yang boleh mengenali kursus tu. So why not kita ada beberapa orang daripada PPM juga yang ikutlah. Okey, and orang daripada perangkap lah mengikut kursus tersebut. So insya-Allah bila dah ada lesen ni saya nak tahulah, anda kata siapa berminat, anda kata nak saya buatkan awareness, okay, khusus ataupun satu kelas awareness online, okay, boleh letakkan ruang chat, mungkin saya boleh organisekan satu awareness punya kelas secara online sebelum kita boleh ni, ataupun kalau kamu nak saya buat satu live class, okay, maksudnya kelas ni, tapi selalunya kelas tu adalah lebih kurang 8 jam. Okay, salah satu hari 8 jam awareness ni adalah 8 jam. Kalau ada awareness tu kita boleh buat dalam a few hours. Tapi dia punya taraf dia mungkin tak sama. Okay, taraf dia tak sama. Cara pembelajaran dia mungkin tak sama. Okay, saya boleh aturkan lah. Okay, siapa yang berminat. Alright. Mungkin ni satu soalan ni yang siapa ni ada kelonggaran tak atau tidak? Tahun ni kalau tak ada SWD, maksudnya dah umur kot. Syakim, mungkin boleh jawab, ada kelonggaran tak? Okey, yang berkenaan yang ni dia ada macam mungkin ada faktor lain lah. Kalau macam Taremeh kata ada berkaitan dengan umur ataupun memang dia dah ada projek dan sebagainya. Kalau kita punya proses flow dan kita punya agreed dari pihak PPM, memang kita tak benarkan apa-apa program dia buat dahulu. Sebab dia dah macam terbalik backdated semua ni, payah sikit lah untuk kita verify dan sebagainya. Apa yang saya boleh suggest, okay, kalau macam in case mungkin sekarang ni ada group yang untuk consist of macam 15 orang dan sebagainya, dan kita prefer kalau macam urgency dia based on dia punya dia punya faktor umur dan sebagainya, mungkin boleh request dengan negeri untuk minta adakan SBD macam special sikit lah untuk diorang ni, okey. Sebab kita tak ada limitation yang macam kena follow memang kena ada tunggu orang sampai 40 orang ataupun 100 orang untuk SBD. Mungkin kalau ada 15 orang ataupun 20 orang kita akan proceed je. Okey. Okey, kalau in case macam itulah. Okay, sebab kita dah agreed yang di PKPM memang takkan verified untuk backdated punya version lah. Okay, so kalau ada yang berminat betul-betul propose kat negeri, justify, lepas tu minta request secara official lah. Sebab yang ni memang kalau dah ada daripada request daripada negeri, so rasanya tak ada masalah sangat lah. As long as kalau 20 orang ke 30 orang, 25 orang, itu lagi kecil. Sebab kita prefer kalau untuk SWD, kita lebih kepada workshop kan. Workshop ni kalau macam lagi cantik dalam 25 orang, 30 orang, tu dah cantik lah. Kalau lebih daripada 60 orang apa sebagainya tu macam tak sempat nak kontrol lah. Takut dia orang balik tu dengan kosong. Macam tu lah. Betul lah. Workshop ni sebaiknya kita buat dalam lebih small number lah. Yes. Okay. Lebih small number. Lepas tu tak ada masalah kalau kita nak buat call negeri-negeri, kalau ada request nak buat lebih daripada sekali SWD pun tak ada masalah. Yes. Kan pada 2 grup ke apa ke kan. So asalnya ada lagi soalan tu lagi. So, kita bagi dulu bila SOP. Itulah maksudnya kalau macam ada request daripada negeri, so kita akan memperhalusi dululah yang kalau kita punya current punya SOP daripada kerajaan, daripada PPM dan sebagainya lah. Setakat ni kalau apa-apa saya pun belum pasti lagi. Rasanya boleh kalau untuk intermesyuarat dan sebagainya, tapi untuk program yang ni saya kena double check balik lah dengan PPM. So saya nak clarify lagi lah. Kalau small number insya-Allah lah boleh lah. Kalau ramai-ramai tu kita tak berani lagi lah. Musim dengan semakin meningkat kan sekarang, tak tahu ni. Betul. Dia dah mula meningkat balik kan. Kita tak pasti lagi tu.
Sebab itulah SOP sekarang ni tak boleh bermalam. So kita tunggu ada kelonggaran macam mana sampai yang boleh memudahkan kita untuk bermalam dan baru kita boleh buat SWD. Okey, tak apa. Rasanya kalau siapa ada sebarang soalan, kita wrap up aja yang video ni. Okey, kita wrap upkan video ni. Okey, siapa ada sebarang soalan, tak apa, tak ada masalah, boleh anda utarakan dalam ruang chat lagi. Okey, tak kira lah, mungkin Saudara Syakim boleh nanti kamu jawab selepas ni. Boleh just drop down apa tu soalan kat situ. Ataupun boleh tinggalkan email ke ataupun nombor WhatsApp ke, boleh contact dengan Saudara Syakim nanti. Okay, just kita wrap upkan video session ni. Okay, video call ni. Baik, okay, terima kasih kepada Saudara Syakim untuk satu kongsian yang bagus pada malam ini. Okay, kita mesti dapat cover semua yang patutlah. Okay, yang patut yang kita dapat ketahui, yang selebihnya perlu diketahui dan perlu disertai oleh peserta ataupun calon adalah masuk semasa dalam SWD lah, semasa discovery. Okay, dan selepas discovery pula haruslah merujukkan kepada koordinator negeri masing-masing. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada tahun ini, pada kali ini. Okey, minggu hadapan saya tak sure sebab minggu hadapan kita Raya Haji. Okey, Raya Haji Jumaat. So sama ada kita akan buat Sabtu malam ataupun Ahad malam. So apa-apa pun kita akan update dalam iklan lah macam biasa. Okey, so minggu hadapan punya tajuk dia sama ada dua. Okey, sama ada berkenaan dengan Earth Tribe ataupun berkenaan dengan MOP. Okey, salah satu. So andai kata anda ada sebarang idea ataupun tajuk-tajuk yang menarik yang mungkin perlukan perkongsian. Okey, perkongsian seperti macam saya offer tadi, Leave No Trace. Okey, nak tahu lebih mendalam tentang Leave No Trace ke apa, boleh tinggalkan tuliskan di ruang chat. Okey, nanti kan kita akan go through. Tapi untuk yang slot akan datang sama ada minggu hadapan Sabtu ataupun Ahad malam ataupun ditunda minggu yang lagi satu. Okey. Terima kasih semula kepada Saudara Syakim atas perkongsian. Harap lepas ini kita ada peserta yang lain-lain akan dapat kontak terus dengan Syakim terus sebarang permasalahan ke ataupun direct dengan koordinator SWA negeri masing-masing. Okey. So ending dia kita ada masalah. Okey. Satu kongsian yang baik. Okey, harap kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam berkangkap. Salam.